puan sekalian, terima kasih diucapkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ni dihubungi oleh pihak penganjur untuk menggantikan slot pada petang ini yang sepatutnya disampaikan oleh YDP Yadim Al-Fadhil Ustaz Ni Umar. Kita masuk masjid ni bab pati letak luar. Ini kita cerita bab lain. Kita cerita pasal maqasid syar'iyyah, maqasid syariah dalam bab soal berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira dalam tempoh bermula semalam, daripada pagi semalam, perbahasan tentang maqasid syariah telah kita dengar daripada pelbagai perspektif dan pelbagai sudut. Saya kira khutbah yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Mufti semalam merupakan pokok ataupun tiang seri kepada perbahasan maqasid, iaitu tentunya bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada mengabdikan diri kepada pencipta, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teras, dan perbincangan maqasid kena berlegar di sekitar teras itu. Dia tak boleh keluar daripada usaha mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana perbincangan maqasid ini keluar daripada soal pengabdian diri kepada Tuhan, maka ketika itu perbincangan maqasid tidak lagi relevan. So ini kita kena faham, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tak ingin bercakap soal, memang sebab maqasid ini luas, kita nak cakap apa? Sebab dia objektif, dia tujuan yang boleh diberikan pelbagai tafsiran. Ada orang bagi tafsiran positif, positiflah ia. Ada orang bagi tafsiran negatif, negatiflah ia. Tapi kok mana pun tuan-tuan, kita kena tarik perbincangan maqasid ni biar ada disiplinnya, biar ada kerangkanya. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak ajak orang balik kepada mengabdikan diri kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita bercakap soal daruriyat, soal hajiyat, soal tahsiniyat, tak perlu saya nak ulang banyak kali benda ni, semua dah dibahaskan berulang kali. Tadi saya sempat dengar Al-Fadhil Ustaz Nazim, CEO Majlis Agama Islam Negeri Perlis, walaupun dia bahaskan soal waqf, soal wakaf Negeri Perlis, mempromosikan wakaf Negeri Perlis, beliau juga menyentuh soal yang berkaitan dengan hifdhun nafs, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta benda, menjaga keturunan secara umum. Disentuh dah. Dan demikian juga bila kita bahaskan topik-topik yang telah saya sebutkan tadi, sebentar tadi tuan-tuan dan puan sekalian, maka tujuan kesemuanya kita bercakap soal ini, okay? Menjaga, sama ada menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta benda, menjaga nasab keturunan. Tujuan dia untuk apa? Nak jaga semua ni, mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu tujuan dia. Sebab itu bila Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala apa? Basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah sabil, qul hadhihi sabili. Ini prinsip asas dalam gerakan dakwah. Qul hadhihi sabili. Kita nak cerita orang sabili apa? Ajaran yang Nabi bawa, Islam. Maknanya bila kita bercakap soal dakwah objektif, maqasid syariah dalam kerangka untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, asasnya adalah kita kena jelas, kena clear cut. Dia tak boleh jalan kono aku ni simpang tu, tak. Straight. Hak mana yang kita nak sampaikan? Sebab itu saya ada 7 poin nak dikongsikan pada petang ini dari perspektif dakwah Islam, yang bagaimana kita nak tonjolkan kepada dunia demi merealisasikan tuntutan objektif syariat yang Allah turunkan agar manusia kembali mengabdikan diri kepada dia. Apa dia punya asas dia? Islam yang bagaimana yang kita inginkan. Sebab itu kita tengok macam-macam sebenarnya. Kalau ikut poin-poin ni macam-macam boleh bagi, kerangkanya pelbagai, tapi saya cuba ringkaskan kepada beberapa perspektif. Pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi,
Bila Nabi sebut qul hadhihi sabili, jalan aku, Allah sebut jalan aku. Bila jalan aku ini jalan yang tidak ada simpang siur lagi, seperti mana yang kita selalu dengar ustaz-ustaz sunnah kita membacakan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi melukis satu garis yang lurus, satu garis yang panjang, kemudian Nabi lukis jalan-jalan, simpang-simpang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalan yang lurus ni. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikut jalan ni. Wa la tattabi'us subul, jangan ikut cabang-cabang jalan ni. Jadi untuk mencapai objektif syariat nombor satu sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita nak bawa mesti sifatnya berbalik kepada ajaran Islam yang asal, ajaran yang Rabbani, yang mana yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terasnya Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kefahaman, prinsip memahaminya yang datang daripada para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, daripada zaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan golongan yang mengikuti jejak langkah mereka. Clear? Dalam hadis lalu kita baca riwayat Al-Bukhari, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Clear? So itu sifatnya mesti, sifatnya Rabbaniyah, sifatnya mesti ketuhanan. Jalan yang kita nak bawa, nak ajak orang balik kepada Tuhan, barulah dapat capai objektif syariat. So itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap soal maqasid syariah dalam perspektif dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agama yang kita nak tunjukkan ini, sebab tugasan Nabi, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah yang mengutuskan Rasul dan dengan petunjuk agama yang benar. Tuan-tuan, tujuannya untuk apa? Izharuddin, tonjolkan agama, bukan lekehkan agama, bukan hinakan agama, bukan downgradekan agama. Kalau bercakap soal Islam, downgradekan Islam, itu bukan kerja yang perlu dilakukan, ataupun bukan sepatutnya dilakukan. Sebab tugas kita tonjol agama. Agama kita kena nampak hebat. Agama kita tak boleh dilihat lekeh. Agama kita tak boleh dibiarkan orang kritik agama kita sesuka hati, tak boleh. Betul nak toleransi, nak berlapang dada, nak tunjuk kebaikan, nak tunjuk keharmonian, tuan-tuan, nak tunjuk rahmat dan sebagainya. Akan tetapi tuan-tuan, dia ada guideline dia ada red line dia, ada garisan merah yang tak boleh orang melepasinya. Jadi tentunya, poin yang kedua saya dah sentuh ni, bila kita nak gambarkan soal alamiyah, universalnya agama kita ni, memang tugas kita dalam kita nak capai, nak ajak orang kembali balik mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tunjulkan kepada dunia tentang universalnya Islam. Sebab tu tak boleh malu, orang Islam tak boleh malu bercerita tentang agama dia. Orang Islam tak boleh malu mempertahankan agama dia. Orang Islam tak boleh malu bercakap tentang agamanya kepada umat. Tak boleh malu. Mai tentang agama kita berasa malu, dia serot. Orang boleh kata serot ni maknanya dia berhenti, tak mau nak cakap. Tapi bila mai bercakap pasal agama lain, tak apa, oh ni okey, ni okey. Come on, ni agama kita, tugas kita, kita kena tunjulkan. Universalnya tuan-tuan dan puan sekalian, bukan kita membuka ruang sehingga agama kita dihina, tak. Tetapi universalnya Islam yang kita nak tunjulkan, apa nilai-nilai universal yang telah ada dalam Islam yang boleh kita terjemahkan kepada dunia luar. Dakwah kita ni, keindahan agama kita, keharmonian agama kita, kes yang berlaku di New Zealand, sepatutnya itu adalah satu stepping stone yang Allah takdirkan, tau. Kita tak nak benda tu berlaku, tapi Allah takdirkan untuk kita umat Islam cerita kepada dunia hakikat Islam. Allah takdirkan dulu 9/11 berlaku. Kita tak nak perkara tersebut berlaku, tapi itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan batu loncatan menceritakan kepada dunia tentang Islam.
Hakikat Islam yang mempromosikan kedamaian, hakikat Islam yang mempromosikan toleransi, hakikat Islam yang bercakap soal pembahagian kafir yang sebenar, bukan sewenang-wenangnya nak harbikan orang semua. Tak boleh. Islam bukan agama macam tu. Tapi kalau kita tak grab this opportunity, tak ambil peluang ini, tuan-tuan, ini masalah lah. Duk tidur lagi tak boleh tidur. Kita kena bangun, kena cerita kepada dunia. Kita ada penulis, masing-masing buat gerakan masing-masing. Yang boleh menulis. Nak suruh semua tulis. Ada yang boleh bercakap, tak boleh tulis. Ada yang boleh tulis, tak kerti nak bercakap. Masing-masing berperanan. Apa yang kita boleh tunjulkan kepada umum. Sebab itu bila berlaku contoh kes yang berlaku di New Zealand, ilmuwan Islam kena bangkit bercakap soal nilai Islam yang sebenar. Ilmuwan Islam kena bangkit bercakap, tenangkan umat Islam supaya tidak mengambil tindakan-tindakan di luar daripada batasan ilmu, di luar daripada batasan agama. Nak duk emosi, nak marah, nak jumpa nampak orang kafir bukan Islam, hang ni semacam depa sana. Tak boleh. Kita kena tenangkan, tunjulkan. Sepatutnya peluang ni digrab, diambil. Tuan-tuan, ini barulah nampak Islam itu sifatnya universal. Dalam keadaan dunia pada hari ini, tuan-tuan, direction. Kalau tengok apa dia CNN, bila berlaku kes di New Zealand, cepat je dia keluar. Dia tak panggil kawan tu teroris. Dia tak sebut perkataan teroris. Even perkataan ekstremis pun dia tak sebut. Lepas beberapa kritikan dihala kepada CNN, orang kritik, baru dia keluar perkataan ekstremis dan sebagainya. Tuan-tuan, kemudian keluar Senator Fraser Anning. Saya kira semua pun dah tahu dah macam mana dia kena telok kepala dia. Sebab apa dia telok lah, orang Perlis ni duduk Perlis. Kita kena telok lah, kena telok kepala dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kenyataan bodoh yang dia keluarkan. Orang duk bercakap tentang kesedihan mati dibunuh dengan begitu kejam sekali dalam masjid, dalam rumah ibadat umat Islam. Dia bercakap pasal soal imigran. Oh, soal ramai-ramai orang Islam pindah masuk ke Australia, pindah masuk ke New Zealand. Ini menjadikan ada fear factor, menakut-nakutkan masyarakat setempat. Ini hasilnya, implikasi daripada ramai meningkatnya jumlah umat Islam menyebabkan perkara ini berlaku. Dia bercakap, dia kena lah. Dan baru ni pun dia kena juga dalam snap, dia kena pun balun lagi. Tapi saya nak cerita, dia ambil peluang untuk tunjulkan rasisme dia. Dia ambil peluang untuk tunjulkan kebencian, nak tarik orang-orang yang memang tak suka dekat Islam bersama dengan dia. Tapi apa peranan kita? Kita buat apa? So nak tunjuk universalnya Islam, ini masa dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, di samping kita nak tunjulkan universalnya Islam ini, tuan-tuan, syumuliyah kita kena tunjulkan. Syumuliyah ni merujuk kepada kesempurnaan agama Islam yang merangkumi setiap perspektif dalam kehidupan. Jangan rigid-rigidkan dan sempitkan perbahasan dan dialog serta wacana tentang Islam dalam topik tertentu sahaja. Asasnya tauhid, asasnya maqasid asy-syariah. Kita nak ajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu jadikan asas sampai bila-bila. Tujuannya nak mengajak manusia kembali mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perspektifnya bagaimana? Ada orang dia kata, kita pasal tauhid, kita mengaji kitab tauhid sahaja. Tapi bukankah kalau kita perluaskan, kalau kita mengaji ekonomi, selitkan perbincangan soal tauhid, mengembalikan manusia kepada Tuhan dari perspektif ekonomi. Berwacana soal politik, tarik orang balik kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perspektif politik. Dari perspektif apa lagi yang kita nak bahaskan? Semua pendidikan. Macam mana dengan pendidikan ni nak tarik orang berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah? Boleh. Kreativiti dalam dakwah untuk mencapai maqasid syariah, iaitu
ajak balik manusia kepada Tuhan. So sebab tu kalau kita tengok bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan kaum dia, ini semua contoh-contoh yang boleh kita ambil, perspektif logik yang Nabi Ibrahim gunakan. Tapi tujuan dia apa? Tujuannya tauhid. Nabi Ibrahim dia tak pakai dalil naqli untuk berdialog dengan kaum dia. Dia pakai dalil apa? Logik. Kenapa? Sebab itu yang sesuai pada waktu itu. Al-Quran diperindahkan bahasanya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kalamullah azza wajal. Indah bahasanya sesuai dengan masyarakat Arab yang pada ketika itu terdiri daripada ramai-ramai daripada kalangan mereka syuara, penyair. Itu semalam Datuk Mufti sebut kat khutbah dia. Sebut apa semalam? Nabi dituduh sebagai apa? Penyair. Sebab budaya Arab pada waktu itu mereka mengagungkan penyair. Jadi Al-Quran datang dengan lenggok bahasa yang mustahil penyair boleh buat pada waktu itu. Jadi menarik perhatian para syuara, menarik perhatian orang-orang yang cintakan bahasa-bahasa yang indah. Sesuai metodologi dakwah. Jangan kita sempitkan. Ini syumuliah Islam yang kita kena tunjulkan kepada umum. Bila kita bahas bab apa pun, kita nak tarik orang kepada Tuhan, elemen tauhid, elemen mengajak manusia mengesahkan Tuhan, jangan tinggalkan. Bila dia tinggal benda ni tuan-tuan, dia tinggal perbahasan soal pengesahan kepada Tuhan, rububiyah, dia tinggal topik ini, dia bahas bab politik saja tanpa ada aspek ketuhanan, tanpa ada aspek tauhid pengesahan kepada Tuhan. Dia bahas soal ekonomi, yang tu yang jadi kapitalis, yang tu yang jadi sekular, yang tu yang jadi liberal. Dia tanggalkan agama daripada pengurusan kehidupan dia. Tuan-tuan, sorry no, bukan marah, tak marah. Petang-petang ni kalau cakap loi lagu tu, kira tunggu cucuk lah. Semua bakat dia ni lah. Tam-tam ni kena semangat sikit. Itu yang ketiga, syumuliyah. Yang keempat, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini poin penting yang keempat. Di samping kita bercakap soal syumuliyah, kesempurnaan Islam, kita kena berbahas soal waqi'iyah, realistik. Benda yang kita nak bahas ni realistik. Betul, dalam agama bila kita bercakap soal tauhid, terima Islam ni huwa al-istislamu lillah, terima apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan, sami'na wa ata'na, itu asas. Itu asas. Dengar dan patuh, dengar dan taat, itu asas. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kita berhadapan, dalam kita mendekati masyarakat, dalam kita berdakwah, ada benda-benda yang kita kena dekati cara masyarakat berfikir. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, saya yakin ramai tutup guru yang tuan-tuan dan puan sekalian ada minat, ada kecenderungan. Ada kumpulan ni dia minat Tok Mufti, ada kumpulan ni dia minat Dr. Rozaini, ada kumpulan ni dia minat siapa dia lagi? Dia minat lah ustaz-ustaz mana-mana lah yang duk main ceramah kat sini lah. Jadi dia ada kecenderungan dia masing-masing. Bila dia ada kecenderungan dia masing-masing, tuan-tuan dan puan sekalian, yang ustaz-ustaz ni pula, bila dia bercakap, dia tahu dia ni orang Dr. Razimi ni, oh dia ni orang Datuk Mufti. Dia nak menyampaikan sesuatu yang boleh mengimbangi keadaan dan suasana semasa. Jadi dia lebih realistik sebagai da'i. Dia kena realistik. Dia tak boleh, oh aku tak kira, aku nak cakap juga, aku nak balun, aku ada benda tak setuju dengan Tok Mufti, aku ada benda tak setuju dengan Dr. Razimi, aku nak ambil peluang di sini, aku nak balun. Tak boleh tuan-tuan, kena realistik. Pentasnya pentas berbeza pendapat, pentas berbeza pendapat, ada tempat dia. Tapi dalam keadaan kita berbicara soal hari ini nak satukan dakwah sunnah, nak satukan gerakan sunnah, nak satukan pemikiran ahli sunnah ni bukan senang. Cabarannya besar. Dia bersangkut paut semua soal politik, dia bersangkut paut soal semasa, dia bersangkut paut soal aliran pemikiran, soal kecenderungan ustaz-ustaz, soal fahaman, soal metodologi. Tapi kalau kita nak bahas, nak cari titik perbezaan di situ, tuan-tuan,
atas asas itu banyak benda kita tak boleh selesai. Dalam keadaan ahli sunnah ditekan, kita kena akui tekanan yang diberikan. Oleh siapa? Tuan-tuan fikir sendirilah. Tekanan ada. Tuduhan-tuduhan kaitan dengan terorisme, tuduhan-tuduhan kaitan dengan amalan-amalan tertentu yang memporak-perandakan masyarakat, yang memecah belahkan masyarakat. Tuduhan itu ada. Walaupun mungkin ada beberapa tindakan, dia panggil tindakan tidak popular, yang diambil oleh orang-orang tertentu. Contoh dia tuan kuasa masjid seorang dua, ataupun tu imam yang tak disambungkan jawatannya, ataupun dipecat dan sebagainya. Memang tindakan tersebut tidak popular. Tapi kalau nak cari benda ni semua tuan-tuan, tak selesai masalah. Sebab apa? Sebab kita ada benda besar yang kita nak kena buat. Kerja kita tuan-tuan nak mengembalikan manusia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu kerja yang mudah. Dia perlu kepada toleransi, dia perlu kepada kesabaran. Kalau dicerita 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah, kalau dicerita bagaimana peranan yang dimainkan oleh Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang selepasnya, tuan-tuan, bila ditanya kepada Nabi SAW, ayyun nasi asyaddu bala'a, ayyun nasi asyaddu bala'a, ditanya kepada Nabi SAW, siapakah daripada kalangan manusia ini yang paling dahsyat ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala bala, dugaan, ujian? Kata Nabi apa? Al-anbiya thummal amthal fal amthal. Para nabi dulu, kemudian barulah yang menyusul setelah mereka itu dan setelah mereka itu. Depa lebih dahsyat dugaan yang mereka timpa. Kita sekarang ni dalam dugaan sedikit sebanyak perbezaan yang sepatutnya kita usaha cari titik temu. Kita usaha cari titik temu. Yang boleh diselesaikan dalam rumah, selesaikan dalam rumah. Yang boleh diselesaikan dalam bilik, selesaikan dalam bilik. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya semua kita nak selesaikan di pentas khutbah, di pentas program-program besar seperti ini, mustahil ianya berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya itu dakwah. Dan tak dinafikan ustaz-ustaz ni pun ada macam-macam jenis juga. Anak-anak murid pun ada macam-macam jenis. Ada yang kaki cucuk ustaz dia, sebelum dia masuk kuliah dia dah habaq ustaz, hak duk penjuru tiang tu dia tu ustaz. Dia tu ni ustaz memang duk balung kita. Dia ni geng ustaz sekian. Dia kerja duk balung kita. Ustaz ni pemain tak ada apa-apa, lari tajuk terus. Ustaz buka silat balun terus. Ini tak positif. Sepatutnya kena ada hubungan dua hala yang positif antara murid dan juga ustaz. Murid tenangkan ustaz dia. Ustaz ni ialah tengah duk makan nasi dia pagi main ceramah. Ustaz pun tak habis makan lagi, tadi dia geram sikit. Jadi dia pelepah ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak apalah. So itu yang keempat. Yang keempat, kita bercakap soal waqi'iyah, soal realistik. Topik-topik yang kita nak bahaskan dalam situasi hari ini. Kesesuaian perbincangan. Bukan bererti kita katakan orang kata, tak realistik ke kita bahaskan topik bid'ah? Tak. Mana boleh tak realistik? Topik bid'ah ni kena sentiasa dibahaskan. Cuma kadang-kadang penggunaan perkataan, cuma kadang-kadang serangan, nak jatuh hukum, ini semua perlu kepada sikap yang berhati-hati. Memang kita boleh berhujah, ada Nabi cakap macam ni, takkan kita tak boleh cakap? Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau kita teliti balik, teliti madu'u kita, teliti orang yang kita nak dakwah, target kita apa? Target kita nak ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Target kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tunjuklah kepada dia akhlak sunnah, akhlak yang baik, yang kita boleh berdialog, yang kita boleh berdiskusi, yang kita boleh berbincang, berwacana dengan baik. Ziarah, jumpa, bertemu, bersembang, berbual. Gunakan sebanyak mungkin instrumen apa yang kita ada, gunakan. Masalahnya kita ni, bila kita berdakwah, kita seolah-olah bertindak sebagai pemberi hidayah. Macam kita bagi hidayah. Bila kita sampaikan, contoh kita bagi teguran, rapatkan saf, kena bagi dalil pasal kepentingan saf, bagi dalil tentang rapat tangan, rapat bahu, rapat kaki dan sebagainya. Sat lagi semayang asak, tengok duk jarang ni, rebau boleh masuk sekok. Duk jarang, kita pun kata kat dia, apa ni tadi saya dah cakap dah. Tengok, kita stres.
Kita pressure sebab tidak ada perubahan, seolah-olah kita meletakkan bahawasanya kita pemberi hidayah. Tuan-tuan, a'udzubillah, kita bukan pemberi hidayah. Kerja kita ni tabligh, sampaikan saja. Baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Soal dia berubah, itu bab kedua. Itu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada dia. Itu kesedaran dia. Kalau dia tak berubah lagi, terus nasihat lagi. Nasihat. Ini kadang-kadang kita pressure, kita balik stres. Allah, aku dah cakap kat dia, awak dia tak boleh. Tidur tak boleh, man. Semua pasal stres. Tuan-tuan jenuh. Jenuhnya tu. Kalau gitu kita berhenti berdakwah semua. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, ini yang saya katakan realistik dalam kita berdakwah, dalam kita menegur. Pilih topik, pilih tajuk, pilih keadaan, pilih orang, pilih bahasa, penggunaan perkataan, pilih semua dari pelbagai perspektif yang perlu kita lihat, supaya apa yang kita sampaikan itu lebih realistik. Realistik pada masanya, realistik pada tempatnya, realistik pada keadaan mad'unya, realistik pada penggunaan perkataannya, agar ada kesan pada jiwa dia. Kalau tak guna, tuan-tuan dan puan. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, dalam dakwah, dalam kita nak mencapai maqasid syariah, dalam soal dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita kena teliti adalah apa dia? Antara perkara yang kita kena teliti adalah al-thabat wal murunah. Tetap, tuan-tuan, tetap ni berprinsip. Al-murunah ni anjal, ada toleransi dia. Bukan kata keras tak ketahuan Allah, tak. Ada benda yang kita lembut, ada benda yang kita boleh ada toleransi dan ada perbincangan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita kata tetap berprinsip ini perkara yang menjadi cabaran bagi dai, bagi orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang ini Allah uji semua manusia. Ustaz ke tak ustaz ke, terkena dengan ujian-ujian, sama ada seperti ini atau yang lain. Nak kekal teguh berprinsip ni, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan senang. Tak senang. Tapi bila kita bercakap nak capai maqasid ni, nak capai objektif syariat ni, dalam kita nak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mengembalikan manusia kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diperlukan konsistensi, istiqamah kita. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Khabbab ibn al-Arat, selalu kita dengar ada hadis ni yang mana ada kaitan dengan penceritaan peristiwa Ashabul Ukhdud, golongan-golongan yang mana mereka yang dibakar dan ditanam hidup-hidup di dalam parit, yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Buruj. Khabbab datang bertemu dengan Nabi SAW dengan penuh bekas-bekas di badannya, di tubuhnya, hasil ataupun yang dicederakan kerana siksaan golongan-golongan kafir pada waktu itu di Makkah. Datang jumpa dengan Nabi SAW mengadu, "Ya Rasulullah, ala tastansirullah lana wa ala tad'ullah lana?" Mengapa engkau tak mohon pertolongan kepada Allah untuk kami, dan mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Awak ni, awak tak buat. Nabi tegur dia, Nabi cerita kepada dia bagaimana kaum dulu yang mana mereka ni ditangkap, mereka diletak mereka dalam lubang sehingga nampak kepala, tinggal kepala sahaja, dibawa gergaji daripada besi, dibelah kedua kepalanya, terbelah kepala. Fama yasuddu dzalika an dini, perkara tersebut tak menjadikan mereka meninggalkan agama mereka. Dibawa lagi satu jujak bi minsyar ataupun minshat min hadid, dibawa sikat daripada besi, disikat tubuh badannya sehingga tertanggal dagingnya daripada tulang badannya. Fama yasuddu dzalika an dini, perkara tersebut tak menjadikan mereka meninggalkan agama mereka. Apa kata Nabi dekat hujung dia? Innakum qaumun tasta'jilun, kalian merupakan kaum ataupun kelompok yang gopoh. Jangan gopoh dalam dakwah ni.
Prinsip, tuan-tuan, memang kita berprinsip. Dalam berprinsip, jangan gopoh. Gopoh ni tadi yang menjadikan manusia apa? Dia stres, dia pressure, dia berasa gagal, dia berasa fail. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang penting kita nak hidup di atas muka bumi ini, kita nak melihat kelangsungan dakwah. Kejayaan dakwah sebenarnya adalah value add saja, nilai tambah. Peranan kita, sebab apa saya katakan sedemikian? Sebab peranan kita tabligh, sampaikan. Dan kita nak pastikan agama terus disampaikan. Tidak ada henti dalam menyampaikan agama. Tak ada berhenti. Terus. Itu kita nak tengok. Soal berjaya, orang berubah, umat berubah, itu urusan Tuhan. Itu prinsip yang kita kena letak. Kalau prinsip ni tak ada, tuan-tuan, semua fikir, semua nak berjaya, akhirnya tuan-tuan, dakwah ni dia jadi satu benda yang komersial. Siapa boleh buat ramai orang? Ustaz mana hak bawa ramai anak murid? Mana yang ramai, jumlah yang ramai, semua jadi komersial. Hal yang tak sepatutnya dikomersialiskan. Sepatutnya yang kita nak tengok kelangsungan dakwah. Kelangsungan dakwah. Ini kita kena faham. Ini prinsip dia. As-sabat, ketetapan kita atas prinsip ini. Namun pada masa yang sama ada toleransinya. Contoh kita bercakap dalam konteks Malaysia. Contoh. Orang Melayu Islam, majoriti dalam negara. Majoriti atau tidak? Majoriti. Dominan atau tidak? Melayu dominan. Walaupun politik pada hari ini agak kurang dominan, akan tetapi asasnya, secara umumnya, Melayu adalah bangsa dan kaum dominan yang mana majoritinya beragama Islam. Agama Islam, agama yang dominan dalam negara. So prinsip kita bukan pasal soal Melayu. Prinsip kita soal Islam. Islam tu, itu prinsip kita yang kita nak kena pertahankan. Yang kita kena nak pastikan ia tetap berada pada tempatnya dan lebih tinggi kita inginkan. Tapi bila Islam pada hari ini dalam konteks ini realistik, balik kepada waqi'iyah tadi, Islam dalam konteks Malaysia, keterikatannya dengan bangsa tu ada Melayu. Jadi bila kata Melayu ni mempertahankan soal bangsa Melayu, jangan dikaitkan, nak kena realistik. Jangan dikaitkan, oh bila sebut Melayu ni mereka ni resis. Tak. Hak resisnya ni, bila sebut Melayu, kami benci Cina. Pasal apa? Tak kira. Hak tu resis. Tak boleh. Oh kita Melayu, pasal apa Melayu? Pasal kami Melayu. Di darah Melayu ni. Pasal apa? Tak kira. Yang tu resis. Tapi bila dia related dengan agama, dalam konteks hari ini, itu jangan panggil resis. Itu kita kena faham. Bila Nabi SAW memberikan penawaran kepada Quraisy, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu datang daripada Quraisy, imam tu pemimpin, kekhalifahan Nabi bagi kepada kaum Quraisy. Pasal apa? Resis kah? Tak. Sebab dominan bangsa Quraisy ini. Dominan. Tu je. Bukan pasal Nabi nak ambil hak orang Ansar. Sebab kalau nak ikut dari perspektif yang banyak membantu umat Islam pada waktu itu, siapa dia? Ansar bagi negeri, bagi tempat, bagi Madinah kepada muhajirin yang datang tanpa apa-apa. Mereka lebih dominan kalau nak ikut. Tapi Nabi bagi kepada Quraisy. Sebab Quraisy dari sudut bangsanya, kemuliaannya, kabilahnya yang kuat, dan ramai penduduknya di Mekah. Orangnya, kalangan sahabat-sahabat Nabi yang berpengaruh, terdiri daripada kaum Quraisy, Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Quraisy. Tu je. Jadi kita nak kena imbangi benda ni, supaya kita bila kita orang contoh orang cakap bab Melayu, jangan kita terus pergi kata resis. Tak boleh. Melainkan hal yang tak cerdik, tuan-tuan. Oh, dia kira Melayu saja tanpa melihat Islam itu mendahului bangsa. Yang ni kita kena tegur. Yang ni kita kena perbaiki dan perbetulkan. Sebab apa? Sebab kita nak imbangi. Kita nak prinsip ada, kita nak Islam, tapi realistik. Dia kena waqi'iyah, kena memahami konteks masa. So itu yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara penting, at-tawazun, keseimbangan.
Dalam kita nak capai maqasid, objektif syariat, dalam kita nak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan. Yang ni kena orang berperanan. Masing-masing seorang ustaz dia takkan tahu semua benda. Seorang ilmuwan agama dia takkan tahu semua benda. Sebab tu semalam bila saya bahaskan soal hifdhun nafs, menjaga nyawa dari perspektif maqasid asy-syariah, saya katakan, kalau pada saya, alangkah baiknya kalau sekiranya wacana kita di sini ni ada doktor pakar perubatan seorang cakap soal itu. Saya difahamkan malam ni ada orang bercakap soal keuangan. Bagus. Itu yang kita nak. Biar pakar bercakap tentang halnya. Sebab kita nak capai objektif syariat ni yang tinggi ni. Mengembalikan manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu objektif utama kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, keseimbangan ni kena ada. Masing-masing kena berperanan. Arkitek berperanan caranya, pakar bahasa berperanan caranya, ahli ekonomi berperanan caranya, orang politik, ahli politik berperanan dengan cara dia. Ini semua perlu satu kesepakatan yang baik, baru ada keseimbangan. Sebab semua kita nak capai satu matlamat yang besar, ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, bagaimana pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah Nabi secara keseluruhannya, dia ada kaitan dengan semua urusan kehidupan manusia. Cakap soal apa? Soal kekeluargaan. Banyak hadis-hadis Nabi tentang soal kekeluargaan. Cakap soal ekonomi, terlalu banyak. Cakap soal politik, banyak. Soal siasah syar'iyyah, soal kepimpinan, soal amanah, soal kebertanggungjawaban, semua ada. Kejiranan, komuniti hidup bermasyarakat, banyak. Hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Contohnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tetamu, jar, jiran. Nak bercakap pasal apa? Semua perspektif. Jadi kenapa kita tuan-tuan, bila pada hari ini bila kita bahaskan tentang soal agama, kita tidak ada keseimbangan. Kita bahas dari perspektif kita, dalam keadaan kita bukan mengenepikan, kita terlupa ada perspektif lain yang perlu untuk melengkapi, complementary, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Keseimbangan ini kita perlukan dalam gerakan dakwah. Kalau tak tuan-tuan dan puan sekalian, ini minta maaf, ini just pandangan saya. Hari ini dakwah, alhamdulillah, anak muda ramai. Tapi kalau dakwah 20-30 tahun dulu, siapa yang ramai dalam masjid? Saya tak kata anak muda tak ada, tapi yang ramai orang dewasa yang lebih berusia. Kerana masjid dipositionkan, masjid ni tempat untuk dah, kami dah pencen dah, rumah pun nak beli dekat masjid, duduk dekat dengan masjid. Itu saya tak kata semua, tetapi kebiasaannya begitu. Bila nak pencen, nak ni, main masjid. Tuan-tuan dan puan, tapi hari ini dakwah berubah. Kenapa? Kerana ada keseimbangan. Tarikan anak-anak muda. Anak-anak muda main sini pasal apa hari ini? Saya tak kata semua kerana apa yang saya nak cakap ni, tapi saya berani kata kebanyakan. You tonton YouTube, you tengok ustaz tu bagus. Tapi pakcik-pakcik yang yang pakai Nokia 33 sekupang, dia tak tengok YouTube. Dia pasti dia main masjid, dia duduk dengar, dia minat, dia duduk. Tapi anak muda yang boleh ramai, depa tengok YouTube, depa buka Google, depa tengok Facebook, depa tengok live streaming. Pasal apa ni? Tawazun, keseimbangan dalam kita sebarkan dakwah. Kita manfaatkan, kita utilize baik-baik social media. Itu dah. Itu salah satu contoh kecil yang boleh saya berikan. Cara tarikan untuk orang balik mendengar. Lepas tu hari ni ramai anak muda. Mai dengar kuliah, mai dengar ceramah, tak dengar pun duk tengok dalam live streaming. Oh, 500 orang, 700 orang. Depa duduk kat mana ni? Rata-rata. Mungkin di US, mungkin di Mesir, mungkin di Saudi, mungkin di London. Rata-rata mereka melihat perkembangan dakwah.
Itu tawazun, keseimbangan dalam kita berdakwah. Sebab tu Nabi pendekatan pada anak muda ada cara dia. Pendekatan kepada anak-anak, budak-budak ada cara dia. Kepelbagaian ini, keseimbangan ini yang kita nak bawa balik dalam dakwah, tuan-tuan. Dan yang terakhir, yang ke-7, tuan-tuan dan puan sekalian, satu lagi benda penting, al-wasatiyah. Kesederhanaan. Kesederhanaan ini satu perkara yang kadang-kala disalah tafsirkan. Orang faham sederhana ni lembut, toleransi dalam semua hal, sampai semua hal. Tuan-tuan, memang Islam ajak wasatiyah, memang Islam ajak rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai untuk membawa rahmat kepada alam ini, rahmatan lil alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, namun kesederhanaan yang Islam maksudkan adalah berbalik kepada yang pertama yang dibahaskan tadi, iaitu Rabbani. Dia mesti berada atas jalan Tuhan. Dia tak boleh sederhana yang membawa maksud meninggalkan agama. Dia tak boleh. Dia nak kena berbalik kepada soal prinsipal as-sabat tadi ni, prinsip. Di samping menjaga waqi'iyah, menjaga realiti semasa, di samping menonjolkan universalnya Islam alamiah, di samping menonjolkan syumuliyah Islam, betapa sempurnanya Islam, di samping menonjolkan keseimbangan tawazunnya Islam. Pada masa yang sama, tuan-tuan, wasatiyah ni perlu difahami dengan jelas. Bukan sederhana yang mencari jalan tengah untuk semua hal. Tak semua hal yang boleh duduk tengah-tengah, tak semua hal. Jangan kita faham sederhana itu bererti duduk tengah-tengah dalam semua hal. Tak, itu satu salah faham yang besar tentang agama. Adakah tindakan contoh zaman Nabi SAW? Ini contoh saya bagi. Tindakan yang memang kita tak bagi buat macam pada hari ini. Pada waktu itu saya katakan, bila Ka'ab ibn al-Ashraf hina Nabi dengan syair-syair, si Yahudi ini hina Nabi dengan syair-syair yang jahat, tulisan yang jahat tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Man li bi Ka'ab. Siapa dia boleh bawa kepala Ka'ab kepadaku? Pada waktu itu, ya, Islam berkuasa, perjanjian dah ada, perjanjian damai dah ada. Hang jangan kacau kami, kami tak kacau hang. Tapi si Yahudi ini melanggar perjanjian, timbulkan soal sensitivity, hasutan, kebencian kepada Nabi. Dan dia seorang penyair Yahudi yang hebat, syairnya memberikan kesan kepada ramai orang sekelilingnya. Muhammad bin Maslamah sambut perintah Nabi SAW. Dia hina Nabi SAW. Muhammad bin Maslamah pergi potong kepala dia, bawa mai dekat Nabi SAW. Adakah ini kita nak kata bukan tindakan yang wasatiyah? Jadi jangan, dia tak wasatiyah ni lagu ni. Tuan-tuan ingatlah, saya tak bermaksud kata pikrat kepala orang, jangan. Ini saya cerita ni bagi clear. Saya bagi contoh zaman Nabi ketika Islam berkuasa, ketika Islam ada perjanjian dengan orang bukan Islam pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, perjanjian dah ada pada waktu itu, tapi dia pelanggar perjanjian. Hukumannya memang telah diputuskan dan telah dipersetujui daripada awal lagi. Bunuh. Tuan-tuan, itu pada waktu itu. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, itu prinsip. Tuan-tuan, adakah kita nak kata bukan wasatiyah? Tak. Itu wasatiyah pada waktu itu. Jadi sebab tu pada hari ini, bila kita nak bahas soal wasatiyah ni, bila kita kata soal ummatan wasata, umat yang sederhana, umat yang pertengahan, apa yang diberikan tafsiran oleh para ahli ilmu, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, bila mereka bahaskan wasata, apa dia kata? Al-wasat, yang tengah ni. Yang tengah ni maksudnya berada atas al-haq, atas kebenaran. Yang tengah ni, itu maksud dia. Yang ada atas kebenaran, dia berbalik-balik kepada prinsip yang pertama tadi saya katakan, Rabbani. Apa-apa mai daripada Tuhan, yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, 3 kurun terawal, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya.
So ini tuan-tuan dia punya kerangka dia. Bila kita bercakap soal maqasid asy-syariah dari perspektif dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, betul kita nak semua manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena ada prinsip-prinsip ni. Ini peranan dai nak kena tunjulkan kepada umum. Sebab apa? Sebab akhirnya kita nak manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. So itu tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab kita bimbang pada hari ini tuan-tuan, makin lama perkembangan instrumen dakwah ataupun mekanisme dakwah ni makin banyak. Jadi berhati-hati dalam kita menguruskan instrumen ini. Tuan-tuan, kita dalam dakwah sunnah ni kita ada branding. Jangan bagi orang branding kita kaki bid'ah orang. Oh, depa ni kaki bid'ah orang ya. Tuan-tuan, apa branding yang kita nak bawa? Branding yang orang Arab jahiliyah gagal tanggalkan daripada Nabi. Apa dia branding dia? Al-Amin. Orang mana? Ini yang orang Arab gagal tanggalkan. Dia tak boleh nak tanggalkan. Dia tak mampu nak kata Nabi pembohong, Nabi pendusta. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang cok branding Nabi sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka yang branding Nabi sebagai apa? Al-Amin. Wah, yang mana? So kita dalam berdakwah, kita nak kena ada branding. Branding kita apa? Branding kita ni akhlak kita. Orang sunnah mengaji, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, tentunya masing-masing. Saya pun ada pengalaman saya sendiri. Ada masa cengih, ada masa kurang cengih, ada masa tercengih lebih. Dia biasa, dia melalui proses-proses kematangan dalam berdakwah, dalam mendekati, dalam berbahasa dan sebagainya. Tapi nak bagi hasil kepada kita lalui pengalaman-pengalaman ni tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir balik, duk gelak seorang-seorang, kata ish, dulu pi masjid tu 2 hari lah, lepas tu dia tak sambung kuliah dia. Pasal apa? Kita boleh teringat balik, oh dulu kita bercakap bab ni, kita balun untuk imam dia. Siapa ni anak murid lagi jujur ni? Salah anak murid lah. Sebelum nak mengajar tu, anak murid habaq tu ustaz, tu imam tu isap rokok. Tu imam tu isap rokok. Kita start buka kitab tu bak rokok dulu. Balun tu imam kakau. Apa tu imam tu? Jadi orang tak sambung kuliah kita. Jadi kita dah rugi dah. Kita dah rugi dah. Ruang untuk kita sampai, sebab kerja kita sampaikan. Ruang untuk kita sampai tu tak ada ruang, tak ada platform. Orang tak bagi. Tapi berbalik pada dunia hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, peluang untuk menyampaikan luas. Orang sekat, orang tak bagi tauliah. Tuan-tuan, perlih ada. Boleh bagi tauliah, tak apa. Negeri lain tak bagi tauliah. Lah, kamera ada ni. Buatlah online. Online belum ada akta. Nak kena minta tauliah ustaz-ustaz online. Jenuh, tutup habis TV. Pasal apa? Dalam TV banyak ustaz-ustaz tak ada tauliah. Manfaatkan. Kita kena lebih kreatif dalam memanfaatkan, dan dalam kita nak bersaing dengan penulis-penulis di peringkat antarabangsa, kita juga kena mengeluarkan tulisan-tulisan yang sifatnya universal. Macam mana kita nak bawa kitab tauhid contohnya, nak bahaskan sampai nak bawa ke peringkat universal, tuan-tuan? Boleh kreativiti kita saja. Kreativiti kita saja. Kita nak olah perbahasan tu. Macam mana dalam perbahasan tu nak ajak balik orang kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kreativiti kita. Yang penting kita tak lari daripada jalan yang diputuskan, metodologi yang Islam tetapkan. Yang lain semua kita ada. Tuan-tuan, contoh, bila dakwah kita dituduh sebagai teroris, orang tuduh, mengaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini pengajian yang boleh membawa kepada pemikiran terorisme dan sebagainya. Tuan-tuan, ini bukan pandangan 2-3 kerat ustaz hak duk ceramah. Depan ni teroris. Hak tu tuan-tuan, tak ada apa. Level tu level tak ada apa. Yang saya nak bercakap ni level antarabangsa. Penulis-penulis antarabangsa. Orang bukan Islam yang tak faham pasal Islam, yang menulis. Mana tulisan kita untuk menyaingi mereka? Saya mungkin tak mampu tulis dalam bahasa orang putih, tapi orang lain yang boleh tulis, orang lain yang boleh ceramah. Tuan-tuan, ini
cabaran dakwah pada masa kini. Jadi bila di peringkat antarabangsa mereka sebarkan betapa buruknya pengajian, contoh pengajian tentang perkara-perkara yang seperti ini, betapa buruknya sikap membida'ahkan sesuatu, betapa buruknya perkara perbuatan kata maulid Nabi tak, contoh saya bagi, ini semua teroris dan sebagainya. So apa jawapan kita? Betul kita boleh respon dekat sini, kita boleh respon, tapi untuk 2-3 kerat ustaz yang kata kat kita saja. Tapi bagaimana pemikiran di peringkat antarabangsa? Bagaimana pemikiran kerajaan China? Bagaimana pemikiran kerajaan US? Bagaimana pemikiran kerajaan Britain? Bagaimana pemikiran France? Ini semua kita kena ambil kira. Sebab tuan-tuan, kita ada mad'u kita di sana, dan kita ada orang Islam yang menetap dan tinggal di sana, yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, yang mereka juga ditekan seperti kita. Mereka perlu pandangan-pandangan kita, mereka perlu cadangan-cadangan dan idea daripada kita untuk menjawab, untuk memberikan respon isu-isu antarabangsa dengan metodologi ahli sunnah. Kita kena fikirkan pengantarabangsaan dakwah sunnah. Baru kita kena pergi keluar mengantarabangsakan. Di samping kita nasionalkan dakwah sunnah kita, alhamdulillah berkembang dengan baik dan sangat positif, kita kena memikirkan pengantarabangsaan dakwah sunnah. Ia telah berlaku para ulama-ulama ahli sunnah di Saudi ke, di Yaman ke, di Mesir ke, di Jordan. Anak-anak murid mereka bertebaran di atas muka bumi, sampai ke China, sampai ke Jepun, sampai ke Korea ada. Tuan-tuan, Indonesia tentunya sangat banyak, sangat ramai. Pada masa yang sama tuan-tuan, sekarang ni kita bercakap soal persaingan ideologi dalam keadaan dunia terbuka. Saya sebenarnya tak setuju terbuka-terbuka ni, tak boleh ajak. Sebab bila terbuka ni kebebasan sukar untuk dikawal, melainkan kita ada missionary yang cukup, gerakan yang cukup, persiapan yang cukup. Kalau tak Allah tak sebutlah wa in Allah Subhanahu wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah suruh persiapkan persenjataan, persiapkan kekuatan berupa persenjataan tentunya. Bukan suruh siap senjata ni. Kita boleh ambil faham, kita nak berhadapan dengan musuh orang yang benci kepada Islam, kita kena ada persediaan. Turhibuna bihi, itu tujuannya, untuk menjadikan mereka takut, rasa takut kepada kita. Sekarang ni apa persediaan kita yang mampu untuk kita tonjolkan, menyebabkan mereka rasa gemuruh dan takut dengan kita? Apa dia? Tuan-tuan, mereka takut perpaduan umat Islam. Mereka takut perpaduan umat Islam. Ini kita nak tengah tunjulkan. Tapi perpaduan yang terbina atas asas apa? Tentunya atas asas agama, atas asas Islam, atas asas tauhid, pengisaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak kena ditunjulkan daripada tanah Arab sampai ke sini. Arab pecah cara dia apa? Kita dah huru-hara dah. Kita pun berpecah juga tuan-tuan dan puan sekalian. Tentunya memberikan implikasi yang negatif kepada dakwah, dalam kerangka kita nak mencapai maqasid syariah dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ianya mustahil. Namun tuan-tuan dan puan sekalian, saya berharap dalam kita berada, semasa kita berada di sini, manfaat ilmu yang kita ambil, perbincangan topik maqasid ni luas. Bagi saya, pandangan peribadi saya, topik ini agak berat. Dia agak berat. Sekiranya tidak direlate dengan keadaan semasa dalam kita mengurus kehidupan kita. Tapi saya yakin para asatizah, para ilmuwan, para ustaz, mereka telah menyampaikan dan mereka telah berjaya relatekan apa yang mereka sampaikan itu dengan persekitaran semasa, untuk mudah kita fahami, untuk mudah kita praktiskan apa yang kita pelajari. Dan dalam konteks hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kerangka maqasid asy-syariah ini, berbalik pada awal yang saya katakan tadi, hendaklah kita jelas jalan mana yang kita tuju, jalan mana yang kita berpijak di atasnya. Dakwah tauhid, pengisaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah keutamaan kita tuan-tuan. Dan jalan yang kita pilih tentunya manhaj an-nubuwah, jalan
yang telah diputuskan dan ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya kira di situ dulu. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada wacana dan perbincangan ini. Terlebih kurang, terkasar bahasa, tertinggi suara, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.